Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah pun memberikan makanan kepada kita, memberikan minuman kepada kita, dan menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Wa afdalus salata wa atammut taslim ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, baginda junjungan besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, zuriat keturunan baginda, orang-orang yang Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda di kalangan para sahabat, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati kita dengan mereka, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anas ibn Malik ibn Nadar radhiyallahu an meriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin faman hurimaha hurima khaira kullah. Baginda menyebut, telah datang kepada kamu sebagaimana Allah janjikan satu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari sudut ibadahnya, kualitinya, keistimewaannya, kelebihannya, ganjarannya, anugerahnya, iaitulah malam Al-Qadar. Sesiapa yang Allah haramkan ataupun yang Allah halang daripada dia menikmati malam tersebut, maka seluruh kebaikan yang ada akan dihalang kepadanya. Semoga Allah tidak menghalang kebaikan itu kepada kita, insya-Allah. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Jami' Sahihnya, nombor hadis 1916, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yujawiru, maksud yang lain adalah i'tikaf di 10 malam akhir di bulan Ramadan. Kemudian baginda menyambung, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Taharrau, carilah, beliklah, selaklah malam Al-Qadar itu yang terletak di 10 malam terakhir. Datang riwayat yang kedua daripada Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani di dalam Jami' Sunannya, taharra lailatul qadri fil witri min ashril awakhir. Daripada 30 hari Ramadan, cari di 10 malam terakhir, taharrau fil witri, cari lebih sedikit pada malam-malam witir, iaitu malam ganjil. 21, bila 21? Malam ni tak? Subhanallah. 21, 23, 25, 27 dan mungkin 29. Dan sebagaimana jaa wa'dallah, sebagaimana datang janji Allah, setelah sempurna 10 hari kamu lewati, pasti akan kena satu malam tu untuk kamu. Baik, sunnah yang besar, sunnah yang besar di 10 malam akhir yang ramai di kalangan manusia tidak mampu untuk buat, termasuk saya dan mungkin kita semua, iaitulah i'tikaf. I'tikaf yang mengikut jumhur al-fuqaha, hukum i'tikaf ini sunat. Di sisi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Abu Hanifatun Nu'man, mereka menyebut i'tikaf hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad. Jumhur menyebut sunat pada mana-mana waktu.
Tetapi datang Ramadan, setengah pendapat daripada murid Imam Malik Ibn Anas menyebut wajib baginya kalau ada kesempatan untuk iktikaf 10 malam akhir. Bila masuk 10 malam akhir, malam ke-20 sampai 29 atau 30, masuk saja malam tu, dia duduk di masjid di rumah Allah, ya'takifu fi dhalik. Kemudian dia akan keluar pada pagi 1 Syawal atau pada pagi 30 Ramadan setelah dia salat subuh berjamaah. Allahu Akbar, tak mampu kita nak buat. Besarnya iktikaf ni sehingga Umar Al-Faruq Ibnul Khattab radhiyallahu an pernah tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kuntu nadhartu fil jahiliyah an ya'takifa laylatan fi Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah, akulah kata dia, sebelum memeluk Islam, menerima Islam sebagai agama ni, kuntu nadhartu, aku telah bernazar, sekurang-kurang aku akan beriktikaf 1 malam di Masjid Al-Haram. Dulu masa jahiliyah. Sekarang aku dah Islam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ya Umar, if'al ma qulta." Buatlah wahai Umar sebagaimana yang kamu sebut. Buatlah. If'al ma qulta kama qulta. Buat sebagaimana kamu nazar. Maksudnya i'tikaf salah satu nazar yang baik. Kalau dia berazam, bernazar sungguh-sungguh dengan yakin sebelum masuk Islam, kalau dia masuk, wajib ke atas dia tunaikan. Tetapi kalau nazar yang tidak memenuhi piawaian syarak, maka tidak dibenarkan. Kerana apa? Tidak ada ketaatan bagi orang-orang yang menyuruh kepada maksiat, dan Allah sama sekali tidak menyukai perkara tersebut. Subhanallah. I'tikaf besar tak besarnya, sehingga Allah terlebih dahulu berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Selesai mereka membina Masjid Al-Haram, selesai Baitul Atiq diasaskan, selesai sahaja Allah berfirman kepada mereka, "Antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud." Bersihkan rumahku sebersih-bersihnya, sucikan rumahku sesuci-sucinya. Kepada siapa? Lit-ta'ifin, kepada orang-orang yang nanti akan datang tawaf di tempat ini. Wal-'akifin, kepada orang yang datang i'tikaf di rumah aku. War-ruk'is sujud, dan kepada orang yang datang tunduk dia, rukuk dia, sujud dia kepadaku. Subhanallah. Sunnah ini disebut dengan sunnah Ibrahimiyah. I'tikaf dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim, baginda Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya yang mulia telah melaksanakan sunnah yang mulia ini. Sehingga di awal-awal kan, apabila baginda meninggalkan anaknya di tempat yang as-sahara, di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, yang apabila isteri baginda yang mulia tanya, "Tinggalkan kami di sini, adakah kerana hawa nafsu kamu atau menurut perintah Allah?" Lalu baginda Nabi Ibrahim menyebut, "Hadza amrun min indillah." Aku lakukan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Idzan, kata isteri kepada baginda ini, "Lan yudayyi'ana." Allah pasti tidak akan mensia-siakan kami. Demi Allah, di dalam tahiyat kita mengingati nabi-nabi yang lain tidak sama seperti kita mengingati Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Digandingkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim dalam tahiyat. Bahkan di dalam Riyadhus Salihin
selawat yang paling tamam, yang paling sempurna, apabila seseorang itu menyebut Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina, mengikut riwayat Al-Imam An-Nasai dengan isnad yang daif, tetapi yang lebih popular, masyhur, sahih dan mutawatir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, akmil, sambung sampai habis, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kerana apa? Kerana jasa baginda Nabi Allah Ibrahim, sunnah yang mulia itu baginda sallallahu alaihi wasallam sambung. Lalu ketika baginda ingin keluar dari rumah masuk ke Masjid Nabawi, sebelah-sebelah lah, ketika kerajaan Saudi membuat pemetaan semula kepada plan induk Masjid Nabawi, yang rumah baginda itu dalam kawasan Raudah, sekarang ni lah kubah hijau tu. Dan orang kalau pergi umrah pada waktu sekarang ni, baik yang sudah balik ataupun yang akan pergi, bila sampai di Madinah, dia mesti memakai satu apps, software, namanya I'tamarna. Kita nak duduk di Raudah ni, ataupun kita nak duduk tempat-tempat yang memang special sedikit, kena guna apps. Keluar sahaja tengok semua merah. Sebab apa? Fully book. Kalau keluar hijau, kita rasa suka kerana ada kesempatan duduk di situ. Sampai tahap tu, apabila kerajaan Saudi buat pemetaan semula kepada plan induk Masjid Nabawi, rumah baginda ni sebelah-sebelah lah dengan masjid, hanya pemisah ada jidar ataupun sitrah yang laisa yabqa, yang tidak kekal. Maksudnya seperti penghadang muslimat ni, boleh alih orang semayang sebelah, rumah Nabi sebelah, gitu. Datang Abu Bakar ni orang kaya masa tu, sebelum masuk Islam, ketika baginda berkahwin dengan Khadijah bintu Khuwailid yang cari rumah sewa kepada Nabi, Abu Bakar bukan setakat cari rumah sewa, Unify, broadband, api air, habis dia bayar. Dah bila tengok rumah Nabi, Allah, penghadang dia, penghadang yang tidak kekal. Maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, nak tak kalau aku renovate rumah? Bahasa mudah lah. Baginda kata, mudah-mudah, ma'indi syai'akun, tak ada modal pun. Bihasbili, tak apa, tak ada masalah. Kalau ada kira-kira, semua aku akan tanggung. Allahu Akbar. Lalu dibuat. Bila dibuat ada dua pintu. Satu pintu dari rumah masuk masjid, yang kedua pintu dari luar. Maksudnya baginda boleh masuk rumah dari luar, tak perlu masuk melalui masjid. Ketika i'tikaf, baginda kunci pintu yang antara rumah tu supaya Aisyah tidak buka pintu tersebut. Kerana apa? Kerana memegang sunnah Nabi Allah Ibrahim, i'tikaf yang cukup luar biasa. Paling tidak, sebagai harapan kepada diri saya dan kita semua, ada kesempatan kita berada di masjid jami' atau di tempat kita ni pun sudah boleh beriktikaf, walaupun berlaku khilaf di kalangan para ulama, tetapi di mana makani sujada, tempat sujud itu, di situ kamu iktikaf. Lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dia membayar nazarnya dengan beriktikaf 10 malam akhir. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada saya dan kita semua untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, dan semoga Allah rezeki kepada kita untuk beriktikaf seketika, membaca Quran, berdoa kepada Allah, memohon keampunan, dan seterusnya Allah memberikan keampunan kepada kita semua insya-Allah. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan. Dan akhirnya ada pesanan daripada sahabat-sahabat baginda, bila masuk 10 malam terakhir, kalau mampu belilah pakaian yang baru yang dipakai pada 10 malam itu, bukan untuk berhari raya tetapi untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Dan mudah-mudahan selesai kamu pakai, simpan
pakai kembali tahun yang akan datang. Sekiranya Allah rezeki kepada kamu kesempatan untuk bertemu sekali lagi dengan Ramadan. Daud At-Tai, kemudian ada sahabat yang lain seperti Ayyub Al-Sijistani, kemudian ada sahabat Tamim Ad-Dari, membelanjakan beberapa helai pakaian semata-mata untuk mereka pakai di 10 malam terakhir. Sunnah ini tidak kita lakukan. Apalah salah kalau kita beli sehelai untuk memakainya. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.